pi kat perempuan tu dak beza dengan kita lah ni, bukan di sini dah, tempat lain. Tengok, boleh gagah lah kita, boleh gagah lah kita, sambil duk tarik ekor serban, sedia, Masya Allah. Hak cerita dia hak di Ukraine, hak di Ukraine, hak Malaysia bagus. Maka Sa'labah ni dia tengok perempuan tu duk mandi, dia pun tak kata apa, bahkan ketak menggigil badan Sa'labah kerana takut melihat perkara maksiat tersebut. Dia pun lari nak pi ke atas satu gunung yang mana dalam sejarah cerita gunung tersebut terletak di antara border Mekah dan juga border Madinah. Dia duduk di atas gunung tersebut. Maka dia duduk atas gunung tu bukan seminggu, bukan sehari, bukan 2 hari, akan tetapi 40 hari duduk atas gunung. Masya Allah. Bila Sa'labah naik atas gunung, Allah tahu apa yang hamba buat. Maka Allah perintah Jibril turun mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Jibril turun mai dekat Nabi, Jibril kata, "Ya Muhammad, sesungguhnya ada seorang lelaki daripada kaum kamu, daripada sahabat kamu, sekarang ini duduk di atas satu gunung yang tinggi terletak di antara Mekah dan juga Madinah. Dia duk buat apa? Duk minta pertolongan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi tahu dah confirm hak tu Sa'labah 40 hari tak nampak. Maka bila Nabi tahu, Nabi perintah kepada 2 orang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar dengan Salman pergi cari Sa'labah. Dalam perjalanan nak pergi cari Sa'labah tu, mereka terjumpa seorang pengembala kambing yang bernama Dhufafah. Bila jumpa Dhufafah, dia tanya, "Wahai lelaki, kami nak tanya, ada nampak tak seorang lelaki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka Dhufafah kata, "Oi, laki tu ke? Aku rasa laki tu tiap-tiap malam dia akan naik ke atas gunung, maka tengah malam dia turun balik sambil duk katak dahi dengan tangan dia." Bila dia katak dahi dengan tangan dia, Sa'labah ni bila dia katak dahi dengan tangan dia, dia kata apa? "Ya Allah, bagilah aku mati cepat ya Allah. Ya Allah, bagilah aku mati cepat ya Allah. Jangan bagi aku tunggu sampai hari kiamat ya Allah." Sebab apa dia kata lagu tu? Dia takut esok ni, lusa, bulan depan, tahun depan dan tahun yang seterusnya dia buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bagi mati tu kuih. Maka Sayyidina Umar dengan Salman kata, "Ya, sesungguhnya laki itulah yang kami maksudkan." Gaya Sayyidina Umar dengan Salman nak jalan, nak terus lagi, tengok-tengok apa Sa'labah turun dah daripada bukit. Bila turun, dia buat perangai dia lagu tu juga, katak dahi. Dia kata, "Ya Allah, pasal apa tak bagi aku mati? Jangan bagi aku tunggu sampai hari kiamat ya Allah." Maka bila Sayyidina Umar Al-Khattab nampak Sa'labah turun, dia pun pergi peluk Sa'labah. Maka Sa'labah ni dia terkejut. Dia kata, "Wahai Umar, Rasulullah tahu dah ke dosa yang aku buat, wahai Umar Al-Khattab?" Maka Sayyidina Umar kata, "Aku tak tahu yang tu. Yang aku tahu 2-3 hari kebelakangan ni Muhammad selalu sebut nama kamu, wahai Sa'labah." Masya Allah. Maka Sa'labah kata, "Wahai Umar Al-Khattab, kalau hang nak bawa aku pergi jumpa dengan Muhammad, hang bawa aku waktu dia duduk semayang." Maka mereka pun bawa, 2 orang ni bawa Sa'labah. Bila bawa Sa'labah sampai dekat Nabi, tengok Nabi duduk semayang sungguh. Bila Nabi duduk semayang, Sayyidina Umar dengan Salman Al-Farisi kalut pergi masuk dalam saf semayang sekali dengan Nabi, termasuklah juga dengan Sa'labah. Bila Nabi menjadi imam, Masya Allah, Nabi baca satu ayat Al-Quran yang mana ayat tersebut kena panah betul dengan diri Sa'labah yang buat maksiat tadi ni, yang terlihat benda maksiat tadi ni. Bila dia dengar Nabi baca lagu tu, dia duk rasa macam Nabi ni duk perli dia, macam Nabi ni duk perli dia dalam sembahyang saja duk pergi baca ayat tu. Maka Sa'labah hati dia ketak, takut kepada Allah, pingsan terus waktu sembahyang. Masya Allah, jatuh pingsan.
Habis Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi tengok Sa'labah pingsan dah. Bila pingsan, Nabi tanya, wahai Umar, apa yang kamu dah lakukan kepada Sa'labah ni, wahai Umar Al-Khattab? Maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, aku tak buat apa pun, dia memang pingsan dah waktu sembahyang tadi ni. Maka Nabi pun pi dekat Sa'labah, Nabi gerak dia, maka Sa'labah jaga. Nabi tanya, wahai Sa'labah, pasal apa yang hang lari menghilangkan diri selama 40 hari, wahai Sa'labah? Maka Sa'labah kata, ya Rasulullah, dosa aku ya Rasulullah, dosa aku ya Rasulullah. Maka Nabi kata, wahai Sa'labah, bukankah aku dah ajak kepada kamu satu ayat yang bila mana kamu baca ayat tersebut, fadilat dia Allah hapuskan segala dosa kamu, wahai Sa'labah. Apa dia doa tersebut? Doa tu kita duk baca di akhir dalam doa lepas sembahyang. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca tu Nabi kata Allah hapuskan dosa kita. Maka Sa'labah pun dia kata, ya Rasulullah, dosa aku ya Rasulullah, dosa aku ya Rasulullah. Dia duk ulang dosa dia, padahal bukan dia pi buat, dia ternampak saja. 2-3 hari lepas tu Sa'labah jatuh sakit. Dia jatuh sakit 8 hari dia sakit. Maka para sahabat pergi bagi tahu, ya Rasulullah, ni Sa'labah ni sakit dah ya Rasulullah, nak meninggal dah. Maka Nabi pun pergi ziarah Sa'labah di rumah dia. Bila sampai di rumah Sa'labah, Nabi tengok Sa'labah ni lain macamnya orang, keadaan dia lain macam. Maka Nabi tanya, wahai Sa'labah, apa yang kamu rasa sekarang ini? Maka Sa'labah kata, ya Rasulullah, lah ni aku rasa macam semut duk main hurung aku punya tubuh badan ni. Aku rasa macam semut ni banyak duk main hurung di atas kulit aku, dan juga aku rasa macam semut ni duk main hurung dalam tulang badan aku ni ya Rasulullah. Maka Nabi tanya Sa'labah, aku nak tanya, apa sebenarnya yang kamu nak wahai Sa'labah? Cuba cerita, tengok aku nak tahu. Maka Sa'labah kata, ya Rasulullah, yang aku nak hanyalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila dia kata lagu tu, Jibril alaihi salam pun turun. Bila turun, Jibril bagi tahu kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu bagi tahu kepada Sa'labah, sesungguhnya dosa yang dia buat itu Allah Subhanahu wa ta'ala dah ampun dah. Walaupun Sa'labah kembali berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan diri dia yang ada dosa, kamu kena bagi tahu kepada Sa'labah, sesungguhnya rahmat, keampunan daripada Allah lebih besar daripada dosa yang Sa'labah pernah buat. Masya Allah, Nabi pun bagi tahu kat Sa'labah. Bila bagi tahu dekat Sa'labah lagu tu, Sa'labah pun jadi cool balik, jadi tenang. Dia pun tahu kata Allah dah ampunkan dosa dia. Bila dapat berita gembira tersebut, terus meninggal di atas pembaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati terus, masya-Allah. Bila tahu kata Allah ampun dosa dia, dia mati terus di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sebab apa? Sebab takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebagai muqaddimah pada pagi ini. Insya-Allah kita tengok pada pagi ini sebuah hadis qudsi juga. Jadi hadis qudsi yang lain, ni hadis qudsi yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal khalaqtukum lita'buduni tawila wa tashkuruni katsira wa tusabbihuni bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Yang mana hadis ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, bal wahai manusia,
tetapi apa? Khalaqtukum lita'buduni. Aku jadikan kamu semua tidak lain dan tidak bukan lita'buduni, supaya sembah akan zat aku, kata Allah. Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tanya nak kena sembah lama mana ustaz? Allah sebut dalam hadis ni, tawila, sepanjang masa. Pagi pun kena sembah Allah, tengah hari pun kena sembah Allah, petang pun kena sembah Allah, malam pun kena sembah Allah, tengah malam pun kena sembah Allah. Tawila, sepanjang masa. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita sujud, rukuk, sembah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kata lagi, wa tashkuruni kathira, dan wahai manusia, kamu kena banyak bersyukur kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut banyak sangat ayat. Allah kata apa? Qalilam ma tashkurun, terlalu sedikit umat manusia yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila tak bersyukur, lawan dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata ulama, kufranun ni'ma lu'mun. Orang yang kufur dengan nikmat adalah orang yang paling hina, yang tak ada value, yang tak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pasal tak bersyukur. Orang tak bersyukur ni bukan zaman lah saja, zaman sebelum Rasulullah pun ada dah. Di antaranya yang tidak pernah bersyukur, bahkan kufur terus kepada Allah, ialah Fir'aun laknatullah. Diberikan kekayaan, kerajaan yang besar, yang hebat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Fir'aun ni dia bangga dengan kerajaan yang dia ada, tak mau kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Tolak, kalah Fir'aun. Mai pula raja Qarun, Masya Allah, diberikan kekayaan harta benda, Masya Allah, lagi Allah bagi reta, lagi dia sombong, lagi Allah tambah nikmat, lagi dia sombong. Itu dipanggil istidraj. Istidraj ni Allah bagi kepada orang yang bukan beriman. Akan tetapi ada juga golongan orang yang beriman mendapat title al-istidraj, lagi dapat nikmat, lagi sombong kepada Allah. Maka Qarun ni, Masya Allah, dia bangga dengan harta dia ada, subhanallah, dia bangga, bahkan sombong kepada Allah. Allah hantar main bala kat dia, terbalik dengan Qarun, dengan harta dia pun terkali habis semua, masuk dalam perut bumi. Maka kita lah ni pun, Masya Allah, duduk belakang rumah sambil duduk menyangkui tanam pokok manggis, baru beli di Pekanat Sungai Petani tu, beli hak pokok RM15 tu kan, cangkui, tengok jumpa kotak hitam, bukan kotak hitam kapal terbang tu, kotak hitam hak orang tanam ni. Bila jumpa kotak hitam, Masya Allah, kita buka-buka, tengok, subhanallah, ada apa? Ada emas 40 kilo. Bila ada emas 40 kilo, kita tak kata hak ni Tuan Imam yang punya, yang ni JKK punya, yang ni menteri punya, yang ni Perdana Menteri punya. Kita tak kata lagu tu. Kita kata apa? Harta Qarun menunjukkan bahawasanya harta Qarun ni terlalu banyak, sampai di matang gedung pun ada harta Qarun. Masya Allah, banyak, tapi kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Macam tu juga dengan Namrud laknatullah, diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kota yang pertama dibina dalam dunia ni ialah kota Babylon. Babylon kalau dalam tafsir dia panggil kota Babylon. Babylon ni adalah sebuah kota ataupun bandar yang pertama dibangunkan oleh Raja Namrud.
Maka selepas daripada banjir besar pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, seluruh dunia ni kena banjir Nabi Allah Nuh, termasuklah di Malaysia pun. Semua kena, Masya Allah. Satu bumi tenggelam. Lepas daripada surut tu baru naik kota Babylon yang dibina oleh Raja Namrud laknatullah. Maka Namrud diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaya, harta banyak, kerajaan yang hebat, yang besar. Tu pun kufur juga, bukan musuh dengan Allah, akan tetapi musuh dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tangkap Nabi Ibrahim, lempak pergi masuk dalam kawah api, akan tetapi Allah bersama dengan Nabi Ibrahim. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, selamat Nabi Ibrahim. Akan tetapi Namrud yang dia kata hebat, yang dia kata besar, yang dia kata kuat tersebut, Allah matikan dia dengan seekor nyamuk saja. Nyamuk masuk dalam otak dia ni, kepala dia. Lama mana nyamuk masuk? 40 tahun duk bersarang dalam kepala. Kita duk sembayang nyamuk main ketik tak sampai 3 saat, garu tak tengah dah, nyamuk tiruk. Garu pun tak lega, balik rumah pula tenyih minyak gamat warisan salju hak Langkawi pula 3 botol, tak lega-lega lagi. Masya Allah, baru kena ketik. Ni dak nyamuk masuk dalam kepala dia 40 tahun duk pusing, duk buat roundabout, duk main badminton, duk main cap pelum, duk main congkak. 40 tahun dalam kepala Namrud tu. Bila 40 tahun dalam kepala Namrud habis bersarang, nyamuk makan habis dia punya organ dalaman otak dia, meninggal, mati dalam keadaan kufur. Sebab tu Allah kata, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, azab aku amat pedih, kata Allah. Dunia pun kena azab dah, akhirat lagilah kena azab. Maka kita minta dijauhkan daripada menjadi hamba yang tidak bersyukur. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, benar firman Allah. Allah kata, wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Maka kisah yang kita boleh teli, yang kita boleh gunakan dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, iaitu kisah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang kaya raya, yang otak dia hebat dalam bidang bisnes perniagaan, cukup hebat. Sahabat Nabi di Makkah Al-Mukarramah. Maka bila diperintahkan oleh Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah, antara sahabat yang ikut termasuklah juga Abdurrahman bin Auf. Bila sampai di Madinah Al-Munawwarah, semua penduduk Madinah duk tunggu Nabi dah. Macam Pak Long dulu lah, Kenuri dulu kan, orang duk tunggu ya, pompak orang apa main kompang. Masya Allah, hak silat pun ada, hak silat pulut ada, silat kapal terbang, semua duk ada zaman tu. Masya Allah. Maka Nabi bila sampai di Madinah, semua penduduk Madinah berimpun. Maka di antara sahabat yang tunggu Nabi di Madinah ialah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah utusan ataupun duta Islam yang pertama. Kalau orang tanya, Pak Long, duta Islam yang pertama siapa dia? Jangan duk pergi sebut Datuk Syed Hamid Alba. Hak tu hak Malaysia. Hak ni hak Islam yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kewibawaan dia. Mus'ab bin Umair. Bila sampai di Madinah, penduduk Madinah bersorak, berseronok, berselawat, dan mereka melantunkan nasyid khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk ramai-ramai, Nabi sampai depa pun nasyid. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina mad'a lillahi da'. Pakat nasyid meneru. Masya Allah, seronok Nabi main di Madinah.
Maka bila sampai di Madinah, Abdul Rahman bin Auf sebelum ni seorang yang kaya raya, oleh kerana cintanya kepada Nabi, tinggal harta benda dia semua, berhijrah sehelai sepinggang sampai di Madinah. Bila sampai di Madinah, satu hari Abdul Rahman jumpa sahabat dia, maka dia kata, wahai sahabat, aku ada hajat ni dengan kamu. Maka sahabat ni tanya, wahai Abdul Rahman, apakah hajat kamu wahai Abdul Rahman? Maka Abdul Rahman kata, sesungguhnya aku dah tinggal habis dah harta benda aku di Mekah tu, mai sini tak ada apa, leo botiuk tu harta tak ada. Maka aku berhajat, aku nak pinjam RM50 bahasa kita. Aku nak pinjam RM50 sebagai modal perniagaan, permulaan perniagaan aku di Madinah Al-Munawwarah. Maka sahabat ni tak cakap banyak dah, ambil duit, nah bagi kepada Abdul Rahman, kamu ambil buat modal, tak gaduh duk bayar wahai Abdul Rahman. Maka Abdul Rahman bin Auf dia kata, hai, tak boleh lagu tu, aku pinjam duit kamu ni, wajib kena bayar balik. Dulu no di Makkah Al-Mukarramah, aku orang kaya, duit banyak, duit jenuh, hak lain ni semua hak aku belakang di Makkah no, takkan main Madinah aku pinjam tak mau bayar balik kot, jatuhlah taraf ataupun standard aku di Makkah dulu. Masya Allah, Abdul Rahman bin Auf. Maka pengajaran yang kita boleh ambil yang pertama apa dia? Para sahabat bila mereka hutang, mereka akan nak bayar cepat. Beza dengan orang lain ni, dia hutang dekat si A, dia tak boleh nak bayar. Bila tak boleh nak bayar, tiap-tiap kali lepas bayar dia doa, ya Allah, bagilah si A tu mati cepat sikit ya Allah. Oi, dia kata hutang tak gaduh bayar dah. Masya Allah, dia duk pi doa kawan tu mati pula dah. Sedangkan bab hutang ni Allah cerita satu muka surat penuh dalam Al-Quran, cerita bab hutang saja. Masya Allah, menunjukkan bahawa bayar hutang tu cukup penting. Bayar hutang sehingga kan lepas apa? Lepas kita pergi mayang jenazah tu, ada ahli keluarga dia akan kata, ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau ayah saya ataupun mak saya yang masih berhutang dengan tuan-tuan, boleh mai tuntut dekat kami sampai tera tu hutang. Maka Abdul Rahman pun ambil RM50, dia pun mula perniagaan dia. Apa yang dia meniaga? Dia tak meniaga cendol, cincaluk dia tak meniaga, lemang pun tak meniaga di Madinah. Pasal orang Arab tak makan lemang. Orang Arab makan nasi kambing, nasi apa? Nasi saydiyah. Saydiyah itu nasi nelayan, nasi ikan. Kita duk pergi makan nasi kambing lah. Ada satu lagi nasi, nama dia nasi saydiyah, nasi nelayan. Dia buat nasi Arab tu, dia bubuh ikan besar-besar, Masya Allah, punya sedap. Dia tuang sikit apa? Kuah daripada buah bijan. Dia blend buah bijan tu, dia buat kuah, dia taruh atas tu, buat macam mayonis tu. Masya Allah, tu buah sedap. Kok sini tak ada lagi, ada nasi kambingnya. Masya Allah. Kalau Pak Long pergi ke Mekah kan, mungkin ada nak pergi Mekah, pergi kena nasi Arab di mana? Aziziyah. Selalu kita duk makan kot apa? Kot area Masjidil Haram ya, tak apa nak power ni. Pergi di satu tempat nama dia Aziziyah. Aziziyah tu gedung jubah bagi orang lelaki. Pak Long nak pergi buat jubah hak tangan besar macam apa? Macam Zizan Razak ke, nak pergi bagi kecil di paha ni macam dengan Nilofa ke, semua boleh tang tu. Masya Allah. Kalau orang perempuan selalunya jubah ada di Madinah banyak. Bila pergi di Aziziyah tu, bertentangan dengan Mall Aziziyah tu, sebelah kiri ni dia ada satu kedai makan. Masya Allah, makan nasi kambing. Nasi pula kita boleh order nak hak berapa rialnya. Dia kata, ya Syekh, Malaysia. Dia kata, ya Malaysia. Mau berapa? Dia tanya. Dia boleh cakap Melayu juga, kita pun tak boleh nak mohong lah. Dia kata, kambing nak banyak mana? Dia kata, Al-Ghanam, berapa dia nak? Mi'atain, talata mi'ah, semua dah habaq. Masya Allah. Nak hak RM100, dia bagi hak RM100. Nak hak RM200, dia bagi RM200. Nak hak RM300, dia bagi RM300. Masya Allah. Tu daging kambing saja. Nasi pula dia tanya, nak nasi hak panjang mana? Panjang pembaris pun ada. Bohong bila, tak ada pun. Nah, habaq punya banyaknya jenis nasi Arab pun.
Tapi Masya Allah, hari tu kesempatan saya pergi makan dengan ayah anda saya, dia kaki makan, Masya Allah, tu duduk kena kecil manis, makan tak jaga. Hak mana sedap dia balu semua. Nasi Arab dia kata ni ambil 50 rial punya, nasi penuh satu dalam 50 rial. Bila dia gu dengan 50 rial tu, dia bubuh kambing sikitnya. Dia kata tambah lagi mi'ah, dia kata buh kambing hak 100 pula. Dia bubuh kambing dengan kepala kambing duduk atas tu. Masya Allah, 3 orang makan tak habis balong. Saya kena 3 suap clear terus, tak boleh pergi dah. Dia duduk pulun lagu tu. Masya Allah, nasi punya sedap. Maka bila sampai di Madinah Al-Munawwarah, Abdul Rahman dia menega unta. Model RM50 dia beli unta, dia jual unta. Beli unta, jual unta. Beli 50, jual 50. Beli 50, jual 50. Maka sahabat ni tanya, wahai Abdul Rahman, kamu ni meniaga apa? Model 50, jual pun 50, tak ada untung dia kata. Maka Abdul Rahman ni dia meniaga ikut apa? Ikut musim, ataupun dia tahu bila ada dia tengok suasana. Kalau musim ni musim buah, dia pandai cara meniaga buah. Maka musim tersebut musim orang duk beli unta. Dia beli unta 50, dia jual 50, beli 50, jual 50. Sahabat tanya, kamu ni meniaga apa? Tak ada untung pun. Maka Abdul Rahman kata, ketahuilah aku punya strategi perniagaan ni, aku beli unta 50. Aku dapat unta dengan tali unta 2. Bila aku jual unta, aku tak jual tali unta, aku jual unta saja, tali aku simpan di rumah. Masya Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nak bagi rezeki yang melimpah ruah kepada Abdul Rahman yang bersyukur dengan nikmat. Sebab apa? Tinggi harta dia semata-mata berjuang dengan Nabi. Satu hari Madinah mengalami krisis kekurangan tali unta. Masya Allah, semua pakat belah unta tapi tali tak ada, nak tambat tak mana, takut unta lari. Maka dia tahu, oh ya Abdul Rahman dia ada stok unta, dia ada stok tali unta lah ni, semua pakat pi kat dia. Masya Allah, satu Madinah pi jumpa Abdul Rahman beli tali unta, kaya balik. Masya Allah. Sebab apa? Sebab bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah juga dengan Mus'ab bin Umair pun, seorang yang kaya, pemuda yang tampan. Masya Allah, waktu dia hidup di Mekah, seorang pemuda yang tampan, yang handsome. Bahkan dalam riwayat dia cerita, boleh dikatakan semua gadis di Mekah teringin nak bersuamikan Mus'ab bin Umair. Masya Allah, kaya, handsome. Hak duk cakap ni pun handsome tak sangka dah, tambah Mus'ab lagi handsome maklum. Tu ya maklum kan. Maklum tak apa nak engguk dah. Dia kata smart. Dia slow ya. Hak duk cakap ni pun smart dah. Masya Allah, Mus'ab lagi smart. Mus'ab bin Umair lagi handsome, sampai semua penduduk di Makkah tu semua teringin nak jadi bini dia. Takkah haru? Cuba Pak Long bayang nak, kalau kita lah lalu kot pekan Sungai Petani, dia kata ni Haji Sobri Masjid Petang Gedung lah contoh. Dia kata Haji Sobri Masjid Petang Gedung ke? Dia kata loh, saya duduk dengar lama dah. Dia kata semak ni, semak sungguh. Dia kata haru. Pi pula tu Aman Jaya Mall, jumpa lagi ni Haji Sobri Masjid Petang Gedung ke? Ya Allah, semaknya. Jumpa tak mana pun orang kata semak, tak penin kita. Maka macam tu dah juga berlaku kepada Mus'ab bin Umair. Hidup yang kaya-kaya, Masya Allah, akhir sekali memeluk Islam di hadapan Nabi SAW. Dan dia pun dihantar oleh Nabi ke Madinah Al-Munawwarah jadi utusan, jadi duta. Dia pun berdakwah di Madinah Al-Munawwarah. Bila dia dah berdakwah, boleh dia katakan majoriti semua ketua kabilah musyrikin di Madinah memeluk Islam, baru Nabi menghijrah. Maka Mus'ab bin Umair satu ketika bila Nabi duduk dengan para sahabat, Mus'ab pun masuk pelan-pelan dalam keadaan baju dia yang compang-camping, baju dia berlubang merata. Bila berlubang merata, Nabi tengok keadaan Mus'ab yang begitu dhaif, yang begitu sedih, yang begitu tak boleh digambarkan dengan kehidupan dia sebelum ni di Makkah Al-Mukarramah.
Maka Nabi kata kepada para sahabat, laqad ra'aitu Mus'aban hadza wa ma bi Makkah fata'an'amu 'inda abawayhi thumma taraka kulluhu hubban lillahi wa rasulih. Nabi kata, wahai sahabat, sesungguhnya aku melihat sekarang ini keadaan Mus'ab bin Umair yang terlalu dhaif, nampak tidak macam dulu. Wa ma bi Makkah fata an'ama 'inda abawayh. Nabi kata berbanding dengan keadaan dia dulu di Makkah Al-Mukarramah, kaya raya, masya-Allah. Akan tetapi thumma taraka kulluhu hubban lillahi wa rasulih. Nabi kata oleh kerana sayangnya kepada Allah, sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tinggal semua harta dia, masya-Allah. Maka balasan yang Allah bagi kepada Mus'ab bin Umair daripada dia, Allah beli diri Mus'ab bin Umair dengan syurga. Dia gugur di medan Uhud, masya-Allah, mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang bendera panji Nabi. Dalam peperangan Uhud, Mus'ab ni pegang bendera Rasulullah. Bila dia pegang bendera Rasulullah, dikatakan bahawasanya waktu tu tentera Islam semua jadi kucar kacir, mereka lebih tertumpu dengan harta rampasan perang. Maka bila duk nampak harta rampasan perang duk selungguk depan mata, mereka pun tak bagi komitmen dah dalam perjuangan waktu perang tu, pakat turun habis dari bukit pi ambil harta rampasan. Maka musyrikin Mekah pula naik atas bukit, tembak orang di bawah, mati habis. Bila mati, Mus'ab bin Umair ni dia jadi apa? Jadi benteng, defend kepada Nabi. Dia duduk depan, Nabi duduk belakang. Maka orang nak panah Nabi tak kena dia dulu. Ditakdirkan oleh Allah seorang panglima musyrikin yang berkuda main kat Mus'ab ni, pangkah tangan kanan dia, putih. Bila putih sebelah ni, bendera yang dia pegang tu gaya nak jatuh atas tanah, dia sambut pula tangan kiri dia, masya-Allah. Bila berjuang, yang pahlawan musyrikin tadi ni bawa tombak besi. Bila bawa tombak besi, tikam di badan Mus'ab bin Umair, sehingga kan sejarah mencatatkan bahawa tombak yang dia cucuk tu patah terus tombak, masya-Allah, punya kuatnya dia cucuk Mus'ab bin Umair. Maka dia gugur sebagai seorang syahid. Di akhir dah habis semua dah perang, Nabi pun periksa semua para syuhada. Bila periksa, Nabi tengok jenazah Mus'ab. Jenazah Mus'ab tersembam ke tanah, muka dia ke bawah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kepada para sahabat, wahai sahabat, kamu tutup ni jenazah Mus'ab ni. Maka dalam riwayat dia cerita Mus'ab bila mana dia mati, kain nak tutup badan dia tak cukup. Bila tutup tang kepala, tang kaki nampak. Tutup tang kaki, kepala nampak. Maka Nabi ambil keputusan tutup tang kepala Mus'ab bin Umair, masya-Allah. Sebab apa? Sebelum dia memeluk Islam, dia tak tahu apa erti kehidupan. Bila dia masuk Islam, dia rasa hati dia lega, lapang, rasa cerah hidup ni. Bila Allah suruh buat apa pun, dia akan jalan, dia akan laksanakan. Tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ni Allah nak bagi rezeki tak tentu. Kadang-kadang Allah bagi rezeki kat kita duit banyak. Kadang-kadang Allah bagi rezeki anak ramai. Kadang-kadang Allah tak bagi dunia, Allah bagi akhirat. Apa dia? Allah bagi kita mati dalam masjid. Allah bagi kita mati waktu sembahyang. Allah bagi kita mati waktu sujud. Itu semua balasan ataupun rezeki yang Allah bagi, kita tak tahu. Maka akhir pada pagi ini kita ambil juga satu hadis daripada hadis Qudsi sebagai renungan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman arada ni'matan zailatan wa hayatan munqati'atan. Barang sesiapa yang inginkan nikmat yang sementara, siapa yang nak nikmat sementara,
wa hayatan munqati'atan, dan kehidupan yang sebentar, tak lama. Faqad zalama nafsahu, Allah kata sesungguhnya orang tersebut telah menzalimi dirinya sendiri. Di samping dia zalim diri dia sendiri, Allah kata wa asa rabbahu, dan dia juga tak pernah putus-putus derhaka kepada Allah. Wa nasiyal akhirata wa ghazzathu dunyahu, dan dia juga lupa kepada hari akhirat. Wa ghazzathu dunyahu, dan sentiasa ditipu oleh dunia. Wa arada zahiral ithmi wa batina hadha, dan dia juga bila dia lupa ke Allah, lupa dengan hari akhirat, suka kepada dunia, suka kepada kehidupan sementara, apa dia perangai dia? Wa arada zahiral ithmi wa batina, dia lebih suka dengan benda yang dosa dan juga benda yang batil, yang tidak benar. Maka Allah kata lagi, innal ladzina yaksibuna al-ithmi sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Ketahuilah wahai manusia, apa yang kamu lakukan di atas muka bumi ini, sayujzauna bima kanu yaqtarifun, akan dibalas, akan dibagi balik imbalannya oleh Allah Subhanahu wa taala bersesuaian dengan apa yang mereka buat. Maka ini sebagai penutup pada pagi ini, mudah-mudahan kita memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dunia sebagai ladang, maka akhirat tempat untuk kita menuai, insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik datang daripada kelemahan saya. Sebelum tu mungkin tuan-tuan dan puan-puan kenal Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar Ayub. Dia pernah mai sini ya, Ustaz Abu Bakar Ayub. Ustaz Abu Bakar Ayub pagi tadi pukul 3.30 beliau telah pun berlepas ke Qahirah Mesir bersama dengan isteri dia pukul 3.30 pagi tadi di KLIA. Maka beliau minta supaya ibu-ibu dan bapa-bapa doakan semua dimudahkan dan berjalan dengan lancar insya-Allah, dan dia doakan juga supaya semua anak-anak qaryah kita yang mengaji di luar, tak kiralah di Mesir ke di manakah, semua berjaya di dunia dan juga di hari akhirat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.